Khabar sihat? Sihat tak? Ustaz semangat je. Okey, pertama sekali selamat datang pada pengajian baru, suasana baru, orang baru dan juga guru yang baru, syekh yang baru. Okey, sebelum Ana mulakan, rasa patut Ana ta'aruf dulu, mungkin tak kenal kan. Sebab kata orang tak kenal ke tak cinta, kononnya lah. Okey, Ismi Radhiyah binti Muhammad Saleh. Radhiyah binti Muhammad Saleh. InsyaAllah tahun ni tahun 2 takhasus qiraat, asal Singapura. Okey, Ana diberi taklifan untuk pegang ataupun terjemahkan bagi Antuna 2 madah, resam dan juga ulum. Tapi hari ni katanya ada perubahan jadual, katanya qiraat. Tapi kerana masalah teknikal, maka tetap dipegang madah resam ni lah. Okey, tapi perubahan jadual akan diberitahu insya-Allah. Okey, pertama sekali sebelum nak mula, nak pesan sedikit perkara, okey. Harap ambil ihtimam. Bagi tahun 1 ni, setiap mata pelajaran Syekh, yang belakang dengarkan surah Ana. Okey, bagi setiap mata pelajaran Syekh akan ada seorang penterjemah dari tahun 2 atau tahun 3. Okey, tapi diharapkan Antuna jangan bergantung harapan sangat pada penterjemah ni, sebab kami ni cuma pemudah cara untuk Antuna lebih faham. Usahakan sebaik mungkin untuk faham dari mulut Syekh sendiri. Okey, itu pertama. Cuba, kalau kita rasa bahasa Arab kita agak kurang kuat, kita kena gadaan, kena usaha lebih lah. Maknanya kat rumah sebelum kelas, usahakan untuk baca setiap teks yang bakal diajar esok harinya. Mana-mana perkataan yang Antuna rasa susah atau tak faham, cari maknanya. Dan pastikan kita ada buku kecil khas untuk kita letak perkataan baru. Dan selalu bawa serta selalu hafal. InsyaAllah bila perkataan kita dah makin bertambah, mudah untuk kita faham, mudah untuk kita bercakap, mudah untuk kita berkomunikasi. Itu satu. Lepas tu yang kedua, kami ni penterjemah bukanlah macam hebat sangat. Tidak, kami pun macam Antuna, sama-sama belajar. Kalaulah kami tertinggal, tersalah ataupun tersyasyul, tolonglah betulkan. Okey, katalah kami syarah dah syok ni, tak perasan dah tertinggal lah. Kalau Antuna perasan, betulkan. Sebab kalau tak betulkan, kawan-kawan lain akan ingatkan benda tu betul. Okey, boleh Itu kedua. Lepas tu ketiga, apa lagi Syekh? Okey, yang tadi Syekh ada bagi sedikit tasjid kan. Nak diterjemahkan ke rasa-rasa faham? Faham okey. Tahun ni hebat-hebat belaka insya-Allah. Okey, baiklah, pada permulaan tu Syekh tak masuk terus pada pelajaran ni kan, tapi Syekh bercerita. Okey, rasa faham tak cerita tu? Kalau faham, Ana tak terangkan. Kalau tak faham, Ana akan cerita semula. Nak tak dicerita semula? Cerita semula. Okey, pertama, sekarang ni kita masuk pada madah resam, betul tak? Okey, dalam madah resam ni, sekejap, sebelum tu Syekh ada pesan. Ana lupa nak cakap. Pada awal-awal tadi Syekh ada pesan tentang hadis. Faham tak hadis tu? Okay. Hadis tu berkenaan dengan masa Nabi nak naik mimbar. Okay, mimbar Nabi ni ada 3 tingkat, ada 3 tangga. Okay, pada masa Nabi naik tangga pertama, sahabat dengar Nabi cakap amin. Naik tangga kedua, sahabat pun dengar Nabi cakap amin. Naik tangga ketiga, sahabat pun dengar Nabi cakap amin. Lepas tu sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah, kenapa kamu cakap amin setiap kali kamu naik tangga? Maka Nabi pun bercerita. Dia kata ketika aku naik tangga yang pertama, aku dengar Jibril mengatakan, celakalah ataupun rugilah orang yang ada ibu ayah, yang ibu ayahnya masih ada sampai dia dewasa, tapi mereka ni tak redha kepadanya, mereka ni marah padanya, maka dia ni menjadi orang celaka. Sebab kalau kita masih ada ibu ayah, rahmat ibu ayah tu akan membawa kita ke syurga kan insya-Allah. Tapi kalau itu pun tak boleh membawa kita ke syurga, maka kita ni celaka. Itu tangga pertama. Lepas tu pada tangga kedua, Nabi naik tangga, sahabat dengar dia cakap amin kan. Maka Nabi sahabat tanya, kenapa Rasulullah kamu cakap amin pada tangga kedua? Nabi pun cerita, celakalah orang yang mana bila datang Ramadan, bila selesai Ramadan, habis Ramadan patutnya orang lain semua dapat pengampunan, tetapi dia tak dapat, maka celakalah. Okey, itu tangga kedua. Pada tangga yang ketiga, Nabi cakap amin dan sahabat tanya kenapa kan. Maka Nabi pun beritahu, celakalah orang ataupun rugilah orang yang mana bila dia dengar nama Nabi disebut tapi dia tak cakap sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh nak pesan, dikirakan macam kiasan lah daripada Syekh. Kalau disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyahut sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah faham kan? Jadi maknanya kalau setiap kali kita dengar, tak kira bukan setakat kat kelas Syekh je, di mana-mana bila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebut belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang paling bakhil di dunia ni bukan orang yang tak nak menafkahkan harta, tetapi orang yang bila dengar nama Nabi disebut, dia tak selawat. Okey, setakat tu faham Okey, hari ni masuk kepada pelajaran resam.
Okey, apa tu resam? Okey, kenapa kita mesti belajar resam? Okey, resam, makna resam adalah penulisan. Okey, penulisan apa yang kita nak belajar kat sini? Penulisan Al-Quran. Okey, kenapa kita mesti belajar penulisan Al-Quran? Sebab dalam ayat Quran, setengah kalimah tu ditulis cara yang berbeza daripada penulisan biasa. Macam Syekh bagi contoh macam Al-Alamin, yang dua tu, dalam tulisan biasa ejaan dia alif lam ain alif lam mim ya nun. Tapi dalam mushaf, alif yang datang selepas ain tu dihazafkan, diganti dengan alif kecil. Maka perubahan ni lah kita nak belajar, nak bahaskan kenapa dia berubah. Dan perubahan ni bukan saja-saja tau, ada mukjizat di sebaliknya. Kalau kita belajar resam, kita akan dapat lihat betapa hebatnya Quran. Bukan setakat ayat, bukan setakat tafsir ni saja ada mukjizat, tapi tulisan yang kecil tu pun ada maksud tersirat dan tersurat di sebaliknya. Ada yang tunang istimrol lah datang kelas. Okey, ni cuma iklan lah untuk datang kelas selalu. Okey, tu satu. Lepas tu resam ni ditulis. Okey, resam ni kita belajar untuk mengetahui satu perbezaan penulisan kan. Okey, kenapa tulisan Al-Quran dengan tulisan biasa ni, tulisan dalam bahasa Arab biasa ni berbeza? Sebabnya nak membezakan bahawa Al-Quran ni datang daripada pencipta dan bahasa yang biasa ni adalah bahasa makhluk. Jadi mestilah ada perbezaan. Okey, yang benda tu semua akan dibelajar selepas ni. Okey, sekarang ni yang pertama tadi Syekh masuk tentang kisah berkenaan dengan pengumpulan Al-Quran kan. Okey, kisah pengumpulan Al-Quran ni Antuna akan belajar dalam madah resam dan juga akan diulang sekali lagi dalam ulum Quran. Okey, sejarah resam dan sejarah pengumpulan Al-Quran berkait rapat. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni ditulis dengan kaedah resam. Maka dua ni, pengumpulan Quran dan sejarah resam ni ada kaitan macam isi dengan kuku. Okay, dia tak boleh dipisahkan. Sebab bila dikumpulkan Al-Quran, Al-Quran tu perlu ditulis. Dan bila nak tulis, kena ada kaedah dia. Itu yang kita belajar sekarang. Okay, setakat ni faham Okay. Masuk pada kisah pengumpulan Al-Quran. Pada zaman Nabi, Al-Quran ni sudah ditulis, tetapi ditulis dalam keadaan terpisah-pisah. Maknanya ayat Quran semua dah diturunkan, tapi tulisannya tak dikumpulkan dalam satu tempat. Ada yang tulis atas rempah tamar, ada tulis atas batu, ada tulis atas apa-apa saja bahan-bahan yang mereka boleh gunakan untuk menulis ayat. Dan ayat Quran ni terpecah-pecah. Tetapi walaupun terpecah-pecah, para sahabat semuanya menghafal Al-Quran dengan tamam. Okey, dan satu lagi, pada zaman Nabi masih hidup, Nabi ada ulang Al-Quran dengan Jibril tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun Jibril akan datang untuk ulang Al-Quran dengan Nabi, setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Tetapi pada sebelum kewafatan Nabi, Nabi ulang Al-Quran 2 kali dengan Jibril. Maka dari situlah Nabi dapat rasa yang dia ni tak lama. Dan ulangan Quran 2 kali pada waktu yang terakhir tu, kira kan pada sebelum Nabi wafat kan, ulang Quran 2 kali kan. Pengulangan 2 kali tu dinamakan Ardul Akhirah ataupun persembahan Quran yang terakhir. Kiranya pada zaman Nabi masih hidup, masa Al-Quran tu diulang, ada kalinya ada setengah ayat tu dihazaf ataupun dinasahkan, dibuang daripada susunan Quran, dibuang daripada susunan Quran. Tapi pada Ardul Akhirah ni, apa yang Jibril baca ketika penyampaian Quran yang terakhir tu, itulah Al-Quran yang dah tak diubah lagi selepas pada tu. Okey, itu selesai. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak sebelum Ana bercerita lagi? Kiranya waktu sahabat menghafal tu, kiranya tak tersusun lagi lah. Maksudnya kan kita sekarang masuk kan bila Al-Fatihah sampai ayat 6 kan. Kiranya sebelum tu diorang hafal terbalik-balik lah. Maksudnya tak tersusun lah macam tu. Tidaklah, maksudnya hafalan tu seperti mana semua hafal, cuma penyusunan dia tu, surah-surah tu lain-lain lah. Kirakan yang dihafalkan tu seperti mana yang diturunkan. Tetapi maksudnya hafalan tu tamam, cuma susunan di atas suhuf tu, di atas kertas tu tak seperti yang sepatutnya ikut susunan Quran. Faham tak? Bila Nabi, memang Quran tu turun tak ikut tertib surah yang kita ada sekarang kan. Tetapi bila dah turun kepada Nabi, Nabi dah beritahu dah siap-siap lepas ayat ni apa. Dah diberitahu susunannya, cuma tak ditulis secara tersusun. Okey, faham? Okay, lepas tu masuk pula pada zaman Abu Bakar.
Pada zaman Abu Bakar terjadi peristiwa iaitu Harbul Riddah ataupun peperangan melawan golongan murtad. Kenapa timbulnya golongan murtad pada zaman Abu Bakar? Sebab ada di kalangan orang-orang Arab pada ketika itu, mereka masuk Islam tapi iman mereka lemah. Bila mereka dapat tahu yang Nabi dah wafat, dia rasa mustahil Nabi tu boleh wafat. Jadi kerana itulah mereka tak nak tinggalkan agama Islam ni, sebab dia rasa macam tak betul, takkan Nabi boleh wafat. Maka kerana mereka ni murtad, Abu Bakar pun lancarkan peperangan memerangi golongan murtad. Sebab kalau tak diperangi akan jadi bahaya, takut nanti virus tu menular. Jadi masa terjadi peperangan ni, wafat lebih kurang 70 orang sahabat yang betul-betul menghafal Quran. Maka pada ketika itu Umar jadi risau. Kalaulah satu peperangan ni 70 orang wafat, kalau ditakdirkan banyak peperangan, makin ramailah wafat dan makin hilanglah Quran. Sebab mereka yang wafat ni semuanya orang-orang yang masyi Quran. Kalau mereka tak ada, siapa yang akan jadi tempat rujukan nanti? Maka Abu Bakar, Sayyidina Umar pun jumpa pada Abu Bakar untuk dia beri idea supaya dikumpulkan Al-Quran ni. Macam mana pun kena kumpulkan dalam bentuk apa sekalipun, supaya tak terpisah, supaya tak hilang ayat Quran ni. Maka masa dah diberitahu idea ni kepada Abu Bakar rasa taradud, rasa berbelah bagi, nak buat ke tak nak. Sebab Nabi tak pernah beritahu pula untuk kumpulkan semua ayat. Cuma Nabi pada zaman hidup baginda, Nabi pernah cakap suruh tulis sahaja, tapi tak disuruh pula kumpul semua. Maka bila difikir-fikirkan balik, bila mereka dah berjidal, dah berdebat antara Abu Bakar dan Umar, akhirnya Abu Bakar pun rasa dia patut kumpulkan. Sebab bila difikir jangka panjang, takut nanti bila dah semakin ramai orang-orang yang mahir Quran ni tak ada, generasi akan datang dah lupa ataupun dah tak tahu tentang ilmu ni. Maka mereka pun kumpulkan Quran. Macam mana mereka kumpulkan? Setiap sahabat yang ada tulis Al-Quran tu diminta supaya memberi salinan mereka supaya dapat dikumpulkan dan diletak di rumah Sayyidatina Hafsah. Iaitu siapa? Anak Sayyidina Umar dan juga isteri pada Rasulullah. Itu zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar tu cuma dikumpulkan dikumpulkan semua tulisan, tapi tak disusun dalam bentuk buku lagi. Kira zaman Abu Bakar dikumpulkan dalam bentuk suhuf. Suhuf tu lembaran. Kalau mushaf tu pembukuan. Itu zaman Abu Bakar. Kemudian pada zaman Uthman pula terjadi satu lagi peperangan. Peperangan Armenia dan Azerbaijan. Sebelum tu, sebelum nak cakap tentang peperangan ni, tadi saya dah cerita kan, tersebarnya Islam, para sahabat semuanya berpecah. Setiap seorang tu dihantar untuk menjadi guru pada setiap wilayah jajahan Islam. Maka setiap wilayah tu ada guru-guru yang tersendiri. Dan setiap wilayah tu, guru yang mengajar tu, mereka mengajar ikut qiraat yang diajar ataupun ikut qiraat yang mereka terima daripada Rasulullah. Kalau kita lihat qiraat ni, ilmu qiraat ni yang kita belajar sekarang ni sebenarnya dah berasal daripada zaman mula turun Al-Quran lagi. Cuma pada masa tu tak ada nama qiraat Abu Am ke qiraat Nafi', tak ada. Sebab pada zaman tu Imam Nafi', Imam Abu Am tak wujud lagi. Cuma qiraat tu ada, cuma tak dinamakan bersandar pada imam-imam yang kita tahu sekarang. Jadi setiap negara yang sebenarnya setiap kali negara Islam dibuka, setiap kali Islam dapat menakluki satu-satu negara dan orang-orang yang masuk Islam, setiap tempat tu dihantar guru. Dan guru-guru tu mengajar ikut qiraat yang mereka pelajari, dan qiraat yang mereka ajar tu mengikut pada lahjah ataupun cara percakapan orang yang duduk di negara tu. Tu nak akan belajar lah. Tapi yang penting nak cakap sekarang, setiap tempat tu dihantar guru. Settle. Lepas tu, bila terjadi peperangan Armenia dan Azerbaijan pada zaman Uthman, setiap golongan, setiap tentera ni dikumpulkan. Tentera daripada setiap pelosok negara Islam dikumpulkan. Bila mereka dah kumpulkan, pada waktu siang mereka semua berperang. Tapi pada waktu malam, masa mereka duduk mengaji dan sebagainya, mereka saling mendengar bacaan satu sama lain. Lepas tu mereka perasan bacaan kawan ni lain daripada bacaan mereka. Jadi mereka rasa, salah ni awak baca, saya baca betul. Dia kata, mana boleh, saya belajar daripada syekh yang ni. Saya belajar daripada sahabat Nabi, takkan nak salah. Lepas tu kerana adanya perbezaan, mereka saling salah menyalahkan, saling mengingkari ataupun mereka tak terima qiraat orang lain selain daripada qiraat mereka. Maka bila terjadi macam ni,
perbalahan ni didengar oleh siapa? Huzaifah Al-Yaman. Okey, Huzaifah Al-Yamani ni terus pergi kepada Sayyidina Uthman. Okey, dia pun beritahu kepada Sayyidina Uthman tentang masalah ni. Dia minta supaya Sayyidina Uthman buat sesuatu untuk bendung daripada terjadi lebih teruk lagi. Sebab dia tak nak nanti kalau tak dibendung, esok-esok orang Islam ni jadi macam orang Yahudi dan Nasrani ataupun Kristian, yang mana mereka ni kitab pegangan mereka ada perbezaan, tak sama. Maka dia tak nak jadi macam ni. Dia minta Sayyidina Uthman supaya buat sesuatu, kumpulkan semula ataupun simak semula dan jadikan satu kitab ni sebagai rujukan bagi semua. Maka atas sebab itulah dikumpulkan para sahabat yang besar, dan bila dah dimesyuaratkan, mereka pun buat mushaf, dan mushaf ni dihantar kepada setiap penduduk untuk dijadikan rujukan. Kalau terjadi ikhtilaf, mereka akan rujuk pada mushaf. Okey, dan dikatakan ada 7 ataupun 6 mushaf yang dihantar, tetapi yang paling masyhur ada 6. Okey, berbalik itu dah cerita tentang pengumpulan kitab kan, pengumpulan Quran. Okey, tentang pemilihan penulis Al-Quran pula. Okey, kat dalam buku ni ada diceritakan tentang orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi penulis Al-Quran. Tetapi yang afdalnya ataupun ketua dalam penulisan Quran ni Zaid bin Sabit. Kenapa dipilih Zaid bin Sabit? Sebab Zaid bin Sabit ni ketika Ardul Akhirah, ketika pembentangan Quran yang terakhir daripada Nabi, dia ada. Maka sebab itulah dia dipilih. Okey, itu sebabnya. Apa lagi? Rasanya macam tak ada. Jadi kita masuk kepada teks. Kalau nak tanya tak setakat ni? Tak ada. Okey, teks yang Tuan gunakan ni, Mukhtasar Syekh ni adalah ringkasan daripada kitab Ma'had. Ini kitab Ma'had. Untuk makluman, sampai sekarang kami tak dapat lagi kitab tahun 1. Jadi kalau duk Ma'had tu banyak-banyaklah, bersabar ya. Okey, jadi kitab Syekh ni adalah mukhtasar pada kitab ni. Okey, apa ni, Lataiful Bayan. Okay, kitab Syekh ni Tuna gunakan untuk faham isi kitab ni. Maksudnya bila nak belajar nanti, gunakan kitab ni untuk faham teks, untuk faham cerita. Sebab kitab Ma'had ni agak panjang lebar. Jadi gunakan kitab Syekh untuk faham. Tapi bila jawab periksa esok, jawab soalan periksa esok, jawab berbandingkan apa yang tertera dalam ni. Kena cedok juga daripada kitab Ma'had. Sebab examiner akan tafsir kertas kita berdasarkan jawapan kita sama dengan apa yang tertera dalam kitab Ma'had. Okay, jadi gunakan dua-dua kitab, jangan sekadar bergantung pada kitab Syekh sahaja. Okey, selesai. Okay, dalam kitab Syekh ni pula, yang bait-bait yang ada ni, ada setengah bait Syekh tak masukkan tau. Macam permulaan kitab ni, awal 5 bait Syekh tak masukkan. Sebab awal 5 bait tu cuma macam mukadimah, kata-kata aluan sahaja, tak berapa penting. Syekh terus masuk pada bait ke-6 dan seterusnya. Okey, awal 5 bait tak dimasukkan, sebab tu cuma aduan. Syekh cuma masukkan start daripada bait ke-6 dan seterusnya. Okey, dan kalau lah Tuna rasa nak cari buku matannya, ni bukunya. Okey, boleh cari di Fayaq. Okey, carilah sendiri. Okey. Lepas tu, buku ni jangan setakat beli jadi perhiasan je tau. Beli buku ni, biasakan bila Syekh dah syarahkan, bila kita study nanti kat rumah, biasakan baca buku matan mutak ni. Sebab nanti bila Tuna nak syarah time periksa, dia akan bagian Tuna matan mentah-mentah macam tu, Tuna syarah lah. Jadi kita kena biasakan tengok matan yang tak ada apa-apa syarah di situ. Bila kita dah biasa, insya-Allah mudah. Okey, selesai. Okey, sekarang masuk pada teks. Sebenarnya Ana dah diberi warning supaya tak cakap banyak. Kalau ter-overdose tu tolong beritahu kan. Okey, pertama sekali, Aslu rasmi sabata an sahabah Zuwan Muha wal Ain. Asal resam diambil daripada para sahabat Zuwan Muha yang mempunyai pandangan jauh, yang mempunyai akal yang hebat, kirakan keilmuan yang hebat, wal ilmi. Okey, maknanya sahabat ni mereka mempunyai ilmu yang banyak. Resam ni asal diambil daripada mereka, sebab sahabat ni belajar daripada Rasul, dan apa yang sahabat belajar tu kita cedok daripada mereka, mereka sampaikan pada kita maknanya. Okay, seterusnya, wa annahum lam yuqassiru fi isbati rasmi mislama lam yuqassiru fi jam'ihi. Dan para sahabat ni mereka tak mengurangkan sedikit pun dalam hal menyampaikan ilmu resam, seperti mana mereka tak lalai dalam mengumpulkan ilmu resam. Okay, para sahabat pada waktu tu mereka bersungguh-sungguh, bukan setakat hafal Quran, tapi mereka kira
jumlah ayat, jumlah kalimah, jumlah huruf. Mereka jaga betul-betul supaya mereka Quran ni ibarat emas ataupun lebih berharga daripada tu. Maka mereka kira. Kita kira tak? Tak kira kan? Kita kira berapa ayat kita dapat je. Okey lah. Okey. Lepas tu seterusnya, waqad jam'uhu awalan Abu Bakr As-Siddiq. Okay, dalam hal sejarah pengumpulan Quran, selepas pada zaman Nabi, orang yang mula kumpulkan Al-Quran siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Fi suhbin bi isyarah Umar wa bi isyarah zalika Zaid bin Sabit. Okay, Abu Bakar kumpulkan lembaran Al-Quran ni, mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk lembaran dengan sebab disyadangkan oleh Umar, dan dia pun memilih Zaid bin Sabit dalam hal menulis Al-Quran ni. Okay, kemudian kat bawah tu dia cakap wasabab jam'u Abu Bakrin. Sebab kenapa Abu Bakar kumpulkan Al-Quran. Okay, pertama, Mawqi'atul Yamamah, peperangan Yamamah. Peperangan Yamamah ni adalah peperangan mana Abu Bakar perang orang-orang yang murtad. Okay, wastishhad kasir minal qura, dan syahidnya ramai daripada para qura. Qura kat sini bermaksud bukan orang yang sekadar tahu baca Quran aja, tapi mereka yang tahu membaca, faqih ilmu Al-Quran dan juga hafal. Kiranya orang-orang itu mahsyir dalam ilmu Al-Quran. Okay, seterusnya wastishhad kasir minal qura bi, maknanya pada zaman Mawqi'atul Yamamah, perang Yamamah ni ramai para qura ataupun para hufaz yang syahid. Sebab itulah dikumpulkan Al-Quran, sebab takut lebih ramai yang syahid hilang Al-Quran. Summa ba'da mauti Abi Bakrin nuqilat as-suhuf 'inda Umar. Selepas kewafatan Abu Bakar, suhuf ni ataupun lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan ni dipindahkan kepada Umar. Summa ila Hafsah, kemudian kepada Hafsah. Okay. Summa amara Utsman bi jam'ihi marra ukhra wa naskhihi. Kemudian Utsman telah menyuruh untuk mengumpulkannya sekali lagi, wa naskhihi, dan menyalinnya fil masahif, pada lembaran-lembaran yang dibukukan, allati ursilat lil amsar, yang mana dihantar kepada setiap penduduk jajahan Islam. Okey. Wa hiya sita aw sab'i masahif, lakin al-masyhur sittata masahif. Okey, dikatakan bahawa jumlah mashaf yang Sayyidina Utsman hantar adalah 6 ataupun 7, tetapi yang paling masyhur adalah 6 mashaf. Okey, kemudian wasabab jam'i Utsman. Okey, Sayyidina Utsman dah hantar mashaf kan. Kita nak tahu kenapa dia hantar mashaf-mashaf ni. Kanat as-suhuf allati katabaha Zaid bi amri Abi Bakr inda Hafsah fi awal khilafati Utsman. Okey, jadi katakan bahawa suhuf-suhuf atau lembaran yang telah ditulis oleh Zaid bi amri Abi Bakr, atas perintah Abu Bakar, yang berada pada tangan Hafsah fi awal khilafati Utsman, pada awal pemerintahan Sayyidina Utsman. Wa yawma idzin ittasa'at al-futuhat wa tafarraqa as-sahaba fil absar wal aqtar. Dan pada ketika itu, yawma idzin, pada ketika itu, ittasa'at al-futuhat, bertambah luas pembukaan wilayah jajahan Islam, wa tafarraqa as-sahaba, dan para sahabat berpecah. Okey, mereka bertempiaran, kirakan berpecahlah, pergi ke setiap penduduk maknanya. Wal aqtar fil amsar wal aqtar, para sahabat berpecah ke setiap penduduk dan tempat jajahan. Aqtar, amsar sama makna. Wa kanatil qira'at mukhtalifan min balad ila balad bisabab kullu iqlim yaqra' bi qira'ah man ishtahara bainahum min as-sahabah. Dan qira'at ataupun cara pembacaan Al-Quran ini mukhtalifah, berbeza dari satu negara, dari satu negeri ke satu negeri yang lain. Bisabab kullu iqlim, disebabkan setiap daerah, setiap kawasan ni yaqra' bi qira'ah, membaca Quran dengan qiraat yang masyhur di antara mereka, yang mereka perolehi daripada sahabat yang datang mengajar di tempat mereka. Faham? Okey, seterusnya wasabab fi zalika al-Quranul Karim nuzila ala sab'ati ahruf. Okey, kenapa perbezaan qiraat tu wujud? Sebab Quran ni diturunkan dalam 7 huruf. 7 huruf tu apa? Kita akan belajar insya-Allah. Tapi sekadar pengenalan, diturunkan dalam 7 huruf. Seterusnya, sabata bi tariqit tawatur. Dan Al-Quran ni sabit ataupun tetap, kirakan Al-Quran ni tak berubah dengan tariq tawatur. Apa tu tawatur? Tawatir. Okey, tawatur maknanya setiap orang tu, ramai orang sepakat dengan pembacaan yang sama. Tu tawatur, antara makna tawatur. Okey, seterusnya
Wa bizalika kana kullu iklim ya'khuz bi qira'ah man ishtahara bainahum min as-sahabah. Dan sebab kedua kenapa mereka ni berbeza bacaan, kerana mereka ambil bacaan yang masyhur di kalangan sahabat yang datang kepada mereka. Maknanya kalau contohnya Abdullah bin Mas'ud datang pada satu tempat, orang-orang di tempat tu ikutlah qiraat yang diajar oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau sahabat lain datang pada tempat lain, orang-orang tempat lain ikutlah sahabat yang datang. Faham setakat ni? Okay, seterusnya dia kata kat sini, fa ahli Syam yaqra'un bi qiraati Ubay bin Ka'ab. Ahli Syam, Syam tu di mana? Di kawasan Syria, Damsyik tu semua. Okay, mereka membaca mengikut qiraat Ubay bin Ka'ab. Okay, wa ahli Kufah, dan ahli Kufah di mana? Di Iraq, yang sikit hari kena bom tu. Okay, dia Qur'an bi qira'ah Abdullah bin Mas'ud. Mereka membaca dengan qiraat Abdullah bin Mas'ud. Maka nampak kan perbezaan kat situ. Sebab itulah masa peperangan Armenia dan Azerbaijan mereka bertelingkah. Sebab mereka macam tak yakin yang kawan lain baca tu betul. Dia rasa dia betul sebab dia dapat daripada sahabat Nabi, takkanlah salah. Okay, seterusnya, wa ghairuhum yaqra'un bi qira'ah Abu Musa al-Ash'ari. Dan ada yang selain daripada mereka membaca Quran ni, mereka talaki Quran mengikut bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Wa kana ahli al-amsar idza ijtama'u fi ghazwa min al-ghazawat aw majma' min al-majami' ta'ajjabu min qira'ah ba'dhum amama ba'd. Dan ahli al-amsar ataupun orang-orang negeri ni, daripada setiap negeri ni, apabila mereka ni berkumpul dalam peperangan, daripada peperangan-peperangan yang ada, dalam mana peperangan maksudnya, au majma' minal majami' ataupun mana-mana masa berkumpul. Maknanya kalau mereka ni berkumpul untuk peperangan ataupun berkumpul untuk apa-apa saja perkara, ta'anjabu min qira'ati ba'dhum amama ba'd. Mereka merasa hairan, mereka merasa pelik terhadap perbezaan qiraat orang-orang yang lain yang datang daripada negara lain. Okey, wa kana hadzal ikhtilaf fi qira'atil Qur'anil Karim kana sababan fi fathi bab asy-syiqaq. Dan kerana percanggahan ataupun perbezaan dalam hal membaca Quran inilah ditakuti akan menjadi sebab fi fathil bab asy-syiqaq, pada pembukaan ataupun pada terbukanya pintu-pintu perpecahan. Sebab lain kan bacaan, ditakuti kerana perbezaan ni mereka akan berpecah. Panas tak? Tak panas. Okey, seterusnya, wal ikhtilaf wa niza' fi qira'atil Quran. Dan ditakuti terjadinya ikhtilaf wa niza', maknanya perpecahan dalam qiraat Quran. Ini tiga sama makna, syiqaq, ikhtilaf, niza' itu sama makna. Lianna kullu iklim minal amsar yaqra' bi qira'at takhtalif anil iklim akhar. Kerana setiap tempat daripada negara-negara ni yaqra' bi qira'ah takhtalif, membaca dengan qiraat yang berbeza daripada tempat-tempat yang lain. Wa kullu fariqin yazunnu anna qira'atahu hiyal haqq. Dan setiap kumpulan menyangka bahawa bacaannya sahajalah yang betul, orang lain semua salah. Wa anna ghairu qira'atihi batil, dan dia sangka orang lain semua salah. Maknanya dia rasa apa yang dia baca tu betul, selain daripada dia semuanya salah. Hatta qala ba'dhum li ba'din, sehinggalah ada di antara mereka berkata sesama mereka, qira'ati khairun min qira'atik, bacaan aku lebih baik daripada bacaan kamu. Terima kasih pada orang yang buka kipas. Hatta anna qura'il Quran fil amsar kanu ya'thamun ba'dhum ba'dan, sehinggalah mereka bukan saja kata yang bacaan mereka ni lebih baik daripada bacaan orang lain, tapi mereka salahkan pula bacaan orang. Dia dah kata dia punya bacaan betul, lepas tu dia kata orang lain semua tak betul. Tu pun tak elok juga kan. Okey, kemudian wa kasru zalika wa yankiruna qira'a ba'dhum ba'dan, dan perkara ni semakin meruncing, wa yankiruna qira'a ba'dhum ba'dan, sehingga ada di antara mereka tidak menerima, menolak qiraat orang-orang lain. Okey, wa fi sanati 25 min al-hijrah, pada tahun 25 Hijrah, wa kana zalika fi khilafati Uthman ibn Affan, dan ketika itu adalah pada pemerintahan Uthman bin Affan. Pada tahun 25 Hijrah, pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu an, ijtama' al-katsir min ahli al-amsar fi ghazwati Azerbaijan wa Armenia. Telah berkumpullah ramai daripada penduduk-penduduk negara-negara Islam ni dalam satu peperangan yang dinamakan peperangan Azerbaijan dan Armenia. Tak silap kawasan ni dekat kawasan berhampiran dengan Rusia sekarang ni lah. Okay.
Seterusnya wasama Huzaifah ibn al-Yaman qira'atul Quran al-Karim min ahli al-amsar. Dan ketika berkumpulnya orang-orang ni, ketika mereka membaca Al-Quran, Huzaifah bin Yaman telah mendengar bacaan Quran mereka. Okay. Wa ma hum alaihi min al-ikhtilaf fil qira'ah. Dan setiap orang yang datang daripada negara yang berbeza, mereka mempunyai bacaan yang berbeza. Cepat sangat tak? Okey. Okey je. Okey. Seterusnya wa ma yahdusu bainahum min shiqaq wa khilaf. Dan apabila terjadinya perbezaan bacaan, apabila ada bacaan yang berbeza, terjadinya lah percanggahan. Dan Huzaifah bin Yaman yang bila dia dengar percanggahan antara orang-orang Islam ni, dia rasa takut dan dia bimbang kalau terjadi perpecahan. Okey, minat taksim wa tajrid. Okey, maknanya kat sini wa ma yahdusu bainahum min shiqaq wa khilaf minat taksim wa tajrid. Maknanya Huzaifah ni merasa bimbang kalau perbezaan ni akan mewujudkan perpecahan dan juga minat taksim wa tajrid, dan rasa ingin saling mencela satu sama lain. Okey. Seterusnya dia kata kat sini fa asra'a Huzaifah ila Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Maka Huzaifah pun bersegeralah menghadap Amir Mukminin iaitu Utsman bin Affan. Wa akhbarahu bima yahdus bainan nas. Dan dia pun memberitakan apa yang telah terjadi dalam peperangan Armenia dan Azerbaijan di antara tentera Islam ni. Wa qala lahu Huzaifah. Dan Huzaifah berkata kepada Utsman bin Affan, adrik, bendunglah an-nas qabla an yakhtalifu fi kitabihim allazi huwa aslu syari'ah wad din. Okay, Huzaifah berkata pada Utsman, bendunglah manusia sebelum mereka berpecah ataupun sebelum mereka bertelingkah di dalam kitab mereka, dalam hal Al-Quran maksudnya. Yang mana Al-Quran ni adalah huwa aslu syari'ah wad din. Yang mana Al-Quran ni adalah asal syariat, asal kepada hukum hakam agama Islam dan juga agama itu sendiri. Okey. Wa talaba Huzaifah min Amirul Mukminin Utsman an yusri' fi inqaz an-nas li alla yasil ashiqa wa ikhtilaf. Dan Huzaifah ni meminta kepada Utsman bin Affan ni supaya menyelamatkan manusia, supaya bersegera dalam menyelamatkan manusia, supaya mereka ni tak jadi berpecah. Okey. Mislama hadasa bainal yahud wan nasara, seperti mana yang terjadi di antara orang Yahudi dan Nasrani. Okay, orang Yahudi dan Nasrani dalam hal kitab mereka sendiri, Bible dan juga Taurat dan Injil, mereka sendiri berpecah. Jadi dia tak naklah orang Islam ni berpecah dalam hal Al-Quran. Seterusnya fa akhadha Utsman bin Affan yufakkir bi diqqah wa zakat wa hasafa. Apabila Utsman dah dapat berita daripada Huzaifah, Utsman ni pun berfikir, Sayyidina Utsman pun berfikir dengan bidiqah, secara cermat, bukan hormat, cermat, secara cermat, wa zakat wa hasafa, dan dia berfikir dengan cara bijaksana tentang cadangan yang diberi itu. Fi hali hazihil mushkilah, fi hali maknanya dalam nak merungkaikan masalah ini, masalah perpecahan ni. Wa alima anna wara'aha syarrun kabir, dan dia tahu kalau tak dirungkaikan dengan segera, di belakang hari nanti akan timbul satu perkara yang buruk, la qibala lil muslimin min, yang mana orang Islam akan tak mampu nak berhadapan dengan perkara yang buruk ni. Apa dia? Perpecahan. Kalau dah makin berpecah, mereka tak dapat nak satukan lagi. Okey, wa annahu la budda an tu'alish hadha al-fitnah bil hikmah wal hizam. Dan Utsman merasa bahawa dia mesti mengubati masalah ini dengan secara bijaksana dan secara halus. Okey. Wa ijtama'a bi kibari sahaba wa zawi ra'yi minhum, dan Sayyidina Utsman pun mengumpulkan sahabat-sahabat besar, wa zawi ra'yi, yang mana sahabat-sahabat ini boleh memberi pandangan, wa akhazu yabhasun fi hali hadhihi al-mushkilah, dan mereka bincangkan macam mana nak rungkaikan perkara ni, ataupun mereka cari jalan macam mana nak selesaikan masalah ni qabla an yazid khatruha, sebelum bertambah runcing, sebelum perkara ni bertambah runcing, wa yukabbiru syarruha, dan semakin bertambah besarlah keburukannya. Okey, maka mereka rasa sebelum bertambah teruk, mereka bincangkan macam mana nak settlekan. Fajtama'a ra'yu sahaba ala nashi 'iddati nasakh min an-nasrah. Maka setelah dibincangkan, mereka pun bersepakat, mereka pun sebulat suara untuk menaskahkan ataupun untuk menyalin salinan-salinan mushaf ni. Maknanya Quran ni dikumpulkan dalam bentuk buku, dalam bentuk pembukuan, lepas tu dihantar
dibuat beberapa salinan dan dihantar. Seterusnya mana dia? Wa irsaliha ila al-amsar mukhtalifah, dan setelah dibukukan dihantar kepada tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan jajahan Islam yang berbeza. Wa yakunu al-mushaf murji'an lin-nas. Dan mushaf yang dihantar ni menjadi rujukan kepada manusia. Illa al-ikhtilaf, apabila terjadinya percanggahan. Litatawahhad al-qira'at fil bildan mukhtalifah, untuk menyatukan qiraat-qiraat yang terdapat pada negara-negara yang berbeza. Kemudian wa ifraq kullu ma 'ada hazihi al-masahif, dan diperintahkan juga setelah dibukukan dan dihantarkan naskah Al-Quran ni, Sayyidina Uthman perintahkan supaya bakar seluruh catatan ayat-ayat Quran dalam bentuk lembaran yang berbeza. Supaya apa? Supaya tak terjadinya perbezaan lagi. Okey. Wa biza tatawahhad as-sufuf, dan apabila dibuat semua tu, maka bersatulah barisan-barisan orang-orang Islam, dan tak berpecah lagi dan tak bertelingkah lagi. Wa intahat al-fitnah, dan berakhirlah fitnah. Wa amara arba'a min ajilla as-sahaba bihazihi al-muhimmatil khatira, dan wa amara arba'a min ajilla, dan dalam mengumpulkan Al-Quran ni telah disuruh ataupun Sayyidina Uthman telah memerintahkan 4 orang daripada para sahabat yang masyhur bihazihi al-muhimmah al-khatira, untuk melakukan kerja ni, iaitu mengumpulkan Al-Quran ni. Faham tak? Dalam nak kumpulkan Al-Quran ni, 4 orang sahabat yang masyhur telah diminta untuk kumpulkan Al-Quran. Dan siapa mereka? ومن هؤلاء الصحابة الاختلاف في قراءته قال حذيفة بن يمان. Macam mana para sahabat yang 4 ni boleh disuruh untuk menulis Al-Quran? Ini berpunca daripada apabila Huzaifah bin Yaman datang menghadap kepada Uthman. Kata kat sini, qala Huzaifah bin Yaman hina qadima ala Uthman, Huzaifah telah berkata pada Uthman ketika datang menghadap, inni sami'tun nas, sesungguhnya aku telah mendengar manusia ikhtalafu fil Quran, bercanggah dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran, hatta anna rajul yaqul hazihi qira'ah fulan, sehinggalah ada antara orang mengatakan bahawa qiraat dia lebih baik daripada qiraat yang lain. Fa'amara Uthman Zaid bin Sabit, maka atas sebab itulah Uthman telah menyuruh Zaid bin Sabit, wa Abdullah bin Amr bin Aus, dan Abdullah bin Amr bin Aus, wa Abdullah ibn Zubair, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham binashi suhufan Abi Bakr fi mashaf wahid. Siapa yang Uthman suruh? Ada beberapa orang kat sini. Pertama Zaid bin Sabit, kedua Abdullah bin Amr bin Aus, ketiga Abdullah bin Zubair, keempat Abdullah bin Abbas, kelima Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Catat, ni penting, akan ditanya tanya periksa nanti. Disuruh orang-orang ni supaya mengumpulkan lembaran-lembaran Quran yang ada pada Abu Bakar dan dinaskahkan menjadi bentuk buku mushaf yang ada sekarang ni. Ringkasan daripada cerita panjang lebar tu, yang pertama, Al-Quran fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam kana mahfuzan fi sudur maktuban fi riqa'. Al-Quran pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dihafal dalam dada, wa maktuban fi riqa', dan ditulis pada kulit binatang, wal asab, pelepah tamar, wal likhaf bukan likhaf tu selimut, di kepingan batu yang nipis. Lakinnahu ghairu majmu' wala murattab as-suwar, tetapi dia ni tidak dikumpulkan dan tidak disusun dalam bentuk surah yang ada sekarang. Tapi Nabi dah cakap dah susun macam mana, cuma tak disusun dalam bentuk buku lagi. Kemudian yang kedua, jam'il Quran fi 'ahdi Abi Bakr. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Tartibul ayat, kullu surah ala hiddah ghairu murattab aswar. Pada zaman Abu Bakar, dia telah kumpulkan setiap surah tu ada, maknanya dikumpulkan setiap ayat mengikut surahnya. Disatukan setiap surah. Maknanya kalau surah Al-Baqarah ayat dia berapa? 286. Semua ayat-ayat tu dikumpulkan dalam satu bahagian. Surah Al-Baqarah tu bahagian, Al-Imran tu bahagian, dan seterusnya. Seterusnya yang ketiga, Jamu Uthman, pengumpulan Quran pada zaman Uthman. Tartib surah wa nasquhu bi mashafin wahid.
disusun surah-surah tadi dan dinaskahkan dalam bentuk mushaf yang satu, dalam bentuk buku, dalam bentuk jilid. Okey, yang bawah ni diterangkan tentang makna suhuf dengan mushaf. Izan as-suhuf hiya allati jam'uha Abu Bakr tartibu ayat ghairu murattab as-surah ghairu murattab as-suwar bal mutafarriq. Okey, suhuf ni adalah apa yang dikumpulkan oleh Abu Bakar. Tartibu ayatnya tersusun, tetapi tidak disusun mengikut surah. Tak disusun ikut surah, maknanya terpecah-pecah, mutafarriq. Okey, kemudian al-mushaf. Apa tu mushaf? Huwa jam'ul ayat wa surah murattabah. Maknanya dikumpulkan ayat-ayat Quran dan surah-surah ni secara tersusun. Okey, last sekali, idzan nattabi'u rasmil ladzi wada'ahu Utsman inda kitabatil masahif wa naqtadi bih. Okey, kita mengikut resam yang ada sekarang dalam Quran ni, kita mengikut resam yang telah diletakkan kawaidnya oleh Sayyidina Utsman ketika menulis masahif ni tadi. Wa naqtadi bihi, dan kita berpegang padanya. Wa bis sahabah fi ma fa'alu, dan kita berpegang pada apa yang ditunjukkan oleh para sahabat dalam apa yang telah mereka lakukan. Wa khususan Abu Bakr wa Umar li qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabikal nujum bi ayyihim ihtaraitum. Okey, kita berpegang pada para sahabat seperti mana yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa para sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Pada mana-mana saja yang kamu berpegang di antara mereka, kamu akan mendapat petunjuk. Okey, satu lagi tentang bintang yang tadi saya cakap kan. Okay, kenapa diumpamakan para sahabat seperti bintang? Sebab pada zaman dulu, bila nak jalan tak ada traffic light, tak ada lampu, tak ada kereta dan sebagainya. Peta mereka adalah langit, bintang. Sebab kalau kita lihat bintang, ada macam-macam bentuk kan. Dan dari bintang itulah manusia boleh tahu arah jalan. Sebab bintang tu, setiap kawasan tu ada bintang dia yang tersendiri, bentuk bintang dia yang tersendiri. Itu dalam ilmu astronomi lah. Okay, jadi sebab itulah diumpamakan sahabat ni seperti bintang. Ketika orang sesat, dia tengok bintang, mereka akan dapat jalan. Itu juga kalau ketika para muslimin rasa tak tahu arah, lihat pada contoh yang diberi oleh sahabat, maka mereka pun tahu macam mana nak rungkaikan masalah, insya-Allah. Apa nak tanya? Tak ada. Satu lagi. Pasal yang suruh tu kan, dia mengumpul ayat dulu. Masa kalau dia namakan surah apa macam mana? Namakan surah, okey. Bahkan dia kata dia mengumpul ayat kan, tapi surah tu tak tersusun. Surah tak tersusun. Sekali lagi yang kumpul ayat tapi tak susun. Kan, dia macam dia mengumpul ayat dia tu susun. Tapi kan, surah dia tak tersusun ke? Macam surahnya zaman siapa tu? Subuh Abu Bakar. Jadi kumpulkan ayat tapi tak ikut surah, maksudnya dikumpulkan pada zaman Abu Bakar, dikumpulkan ayat kullu surah ala hiddah, setiap ayat tu mengikut surah. Pada zaman Abu Bakar, kita kata kat sini jam'il Quran fi ahdi Abi Bakr tartibul ayat kullu surah ala hiddah. Maknanya dikumpulkan ayat, yang mana ayat ni dikumpulkan ikut surahnya. Itu ayat ni untuk surah, dalam surah An'am, dia dikumpulkan beserta dengan semua ayat-ayat surah An'am. Ataupun ayat ni dalam surah Al-Baqarah, dikumpulkan ikut semua ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya macam tu. انتظر يا شيخ. اسمك فيروز. يا فيروز افهمي، لو أن المصحف هذا ليس هكذا، يعني هذا فدم ورقة صح؟ نعم. وهذا تفرق في كل بنات أولى في بيت، صح؟ المصحف تفرق في كل بيت بنات أولى، ماشي؟ فأتى أبي بكر وقال كل عنده آية يأتي بها، فكل بنات تأتي، أو ماذا يفعل؟ يأتي آية حتى بقرة كله خلاص فتلة وحده. أين آيات الأنعام؟ نعم حتى فتلة. إذن كل سورة وحدها. إذن أبو بكر جمع إيه؟ جمع آيات فقط، فهم؟ أما سور تفرق، سورة بقرة وحدها، آل عمران وحدها، فهم؟
عثمان بقى جمع كله، يبقى أبو بكر كان جمع آيات وعثمان جمع سور. فهم؟ أيوة. يوجد سؤال؟ لا 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 لا، نريد أسئلة، أريد أسئلة. يوجد أسئلة، يوجد فهم، تبدأ أسئلة، تبدأ مذاكرة. نريد بعد ذلك من أراد يجعل الامتحان سهل، مذاكرة سهل، من هنا إلى البيت مذاكرة اليوم الذي شرح اليوم. يبقى عندما أنا إن شاء الله ختم رسم، أنت ختم مذاكرة، وبعد ذلك مراجعة. أريد كل مادة هكذا، الذي أشرحه اليوم أنت سرعة في البيت مذاكرة. شيء لا أفهم سؤال. غدا شيخ عندي سؤال في رسم، في محاضرة رسم عندي سؤال، نعم عندي سؤال في هكذا. نريد أسئلة. فهم؟ كل بنت مذاكرة. شيء لا تفهم تأتي بسؤال إن شاء الله. فهم؟ فهم؟ ونقف هنا إن شاء الله. وأقول وجزكم مثل إن شاء الله. وأقول لبنات أولى لا أريد استئذان معذرة. يعني لو بنت مثلا معذرة تريد حمام، لا تقول شيخ وذهب، لا أريد هذا معذرة. بنت تخرج تذهب إلى الحمام، تريد تذهب شرط تذهب، لا أريد استئذان من شيخ. أنت بنات، أنت لا تستطيع تصبري مثلي، تريدي تخرجي تبدأ استئذان. فهم؟ نعم. واليوم ليس أسباب نزول لأن الوقت متأخر، ماشي؟ كله معه أسباب نزول.